saya katakan kepada beliau, saya yakin dengan Tuhan yang Esa. Tapi saya sedikit kemusykilan, ada mungkin keraguan tentang Nabi Muhammad SAW. Maka apa dia buat? Dia ambil sebuah buku bertajuk What the Bible Says About Muhammad. Dia kata, now read this book, baca buku ni, share with your family, relative and friends. Saya balik rumah, saya baca buku tu. Allahu Akbar, 40 muka surat lebih kurang telah mengubah keyakinan saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Georgetown, sebuah bandaraya metropolitan terletak di timur laut negeri Pulau Pinang, Malaysia. Juga merupakan ibu negeri kepada Pulau Pinang, disebut sebagai Tanjung oleh masyarakat tempatan. Georgetown merupakan antara bandaraya yang tertua di Malaysia selepas Melaka dan juga telah diisytihar sebagai bandar tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 2008. Menjadi antara negeri tumpuan pelancong dari dalam negeri dan juga luar negara. Mempunyai pelbagai tempat-tempat dan bangunan yang mempunyai seni bina menarik, bersejarah juga kemeriahan syurga makanan di pulau. Perkembangan Islam di Pulau Pinang sudah bermula semenjak tahun 1720-an di sebuah perkampungan Melayu di Batu Uban di bawah pimpinan Nakhoda Haji Muhammad Saleh, Nakhoda Intan, sebelum kedatangan Sir Francis Light ke Pulau Pinang pada tahun 1786. Dan Islam terus berkembang pesat dan menjadi daya penarik kepada pedagang-pedagang Arab dan India Muslim, menjadikan Pulau Pinang sebagai tempat persinggahan dan penempatan mereka. Dilahirkan pada 8 Januari 1968 dan mendapat pendidikan awal persekolahan di Sekolah St. Xavier Institution, kemudian melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Kebangsaan Abdullah Munshi, Pulau Pinang. Datuk Haji Kamaruddin Abdullah dilahirkan dalam keluarga beragama Kristian, dikurniakan hidayah daripada Allah di usia remaja dan beliau memeluk Islam pada usia 18 tahun. Nama saya Haji Kamaruddin bin Abdullah, dilahirkan di negeri Pulau Pinang pada tahun 1968 dan saya di sini sebagai pengasas dan presiden Pertubuhan Penyebaran Islam Antarabangsa, singkatan nama IPSI. Selepas saya mengucapkan 2 kalimah syahadat, saya tidak diredai oleh bapa kandung dan keluarga. Dan dari situ hubungan dengan bapa tu tidak begitu cantik lah. Tapi mak redha dan kakak saya seorang lagi, kakak kedua yang tinggal di Kuala Lumpur, dia masih beragama Kristian dan dia awalnya tidak setuju. Maka adalah sedikit penentangan dari keluarga. Tapi yang paling hebat, rakan-rakan kawan saya ya, semua tinggal saya, tak mau kawan dengan saya. Dia kata mereka kata saya dah masuk Melayu. Saya bukan Melayu, saya India. Keyakinan saya kepada Nabi Muhammad ini sangat mantap hari ini sebab tokoh ni. Tokoh ni saya jumpa di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Tokoh ni tidak lain tidak bukan adalah almarhum Syekh Ahmad Didat rahimahullah. Saya jumpa dia di airport, di lounge VIP, diperkenalkan orang. Dan saya kata, I have no problem in believing in God. I believe in one God. But I got little problem of understanding Prophet Muhammad or believing in him, whether he's a true prophet. So Syekh Ahmad Didat tak cakap banyak. Dia ambil satu buku kecil yang bertajuk What the Bible Says About Muhammad. Alhamdulillah, buku itu telah memberi satu kemantapan
Memang sesungguhnya Nabi Muhammad disebut dalam kitab Nasrani, yang ini kitab agama saya asal. Pandangan saya terhadap suami iaitu Datuk Haji Kamarudin, saya sangat berbangga dan berbesar hati di atas kerja-kerja dakwah yang dilakukan oleh suami saya iaitu Datuk Haji Kamarudin bin Abdullah. Suami Datuk Haji Kamarudin bin Abdullah bergiat dalam bidang dakwah lebih kurang 30 tahun. Bagi saya, bidang dakwah yang diceburi oleh suami satu bidang yang sangat-sangat dituntut oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dikerjakan oleh suami selama 30 tahun satu yang sangat luar biasa dan suatu yang sangat perlu dihargai oleh semua masyarakat, terutamanya masyarakat di sekeliling Malaysia dan juga di luar negara. Dakwah adalah satu tugas yang mencabar, namun ia penuh dengan kemuliaan. Kerja dakwah memerlukan kebijaksanaan, bukan kekerasan. Saya terlibat dengan dakwah pada tahun 1990 ketika saya pergi sembahyang waktu asar pertama kali di Masjid Kapitan Keling, di mana saya jumpa pelancong-pelancong yang datang dari luar negara untuk melihat kecantikan masjid. So saya mula-mula berjinak-jinak berdakwah dengan membawa mereka masuk ke masjid, tunjuk kecantikan masjid, seni bangunan masjid, arah kiblat, tempat wudhu. Yang menarik saya untuk berdakwah adalah menyelamatkan diri saya, ahli keluarga saya dan masyarakat saya dari api neraka Jahannam, dari siksa kubur, dari kesengsaraan pada mahsyar, dan membawa manusia ke syurga. Inilah antara tarikan dalam dunia dakwah saya. Bila kita berdakwah, rakan-rakan non-Muslim akan memahami Islam. Hari ini kita tak share Islam, rakan-rakan non-Muslim, dia ada macam-macam tanggapan. Sama ada di dalam negeri ataupun luar negeri. Sepanjang 33 tahun saya melayani tetamu-tetamu dari berbagai negara ke Masjid Kapitan Keling dan masjid-masjid lain di Malaysia. Mereka mula memahami Islam agama adil, Islam agama cantik, Islam agama persaudaraan, Muslim orang yang baik, Muslim orang yang memberi keamanan, tidak membawa kerosakan. Ini sebab kita berdakwah. Datuk Haji Kamarudin Abdullah அவங்க வந்துக்கிட்டு இந்த பள்ளியில் வந்துக்கிட்டு பீரோ டவ்வாவுடைய கித்துவாவாக இருக்கிறாங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ் அவருடைய சேவை வந்து மிகப்பெரிய சேவை. அல்ஹம்துலில்லாஹ் அவங்க வந்துக்கிட்டு என்னென்ன சேவை செய்கிறாங்கட்டாக்க, இந்த பள்ளி வந்து 222 வருஷ பள்ளி. இந்த 222 வருஷ பள்ளியில் வந்து அதிகமான வந்துக்கிட்டு டூரிஸ்ட்க வர்றாங்க, வெளிநாட்டிலேருந்து அதிகமான நான் முஸ்லீம் வர்றாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் சிறப்பான முறையில் அவங்க வந்து இஸ்லாத்தை பற்றியும் பள்ளியோடைய சரித்திரத்தை பற்றியும் அவங்க எடுத்து சொல்லி அவங்க வந்து சேவை ஆற்றுறாங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ் அதாவது அதிகமான நபர்கள், அதாவது நான் முஸ்லீம் அல்லது வந்துக்கிட்டு வெளிநாட்டு டூரிஸ்ட்கள் வந்து அதிகமாக இந்த கப்தார் பள்ளிக்கு வர்றாங்க. கிட்டத்தட்ட 50லேருந்து 100 பேர் வரைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பள்ளிக்கு வந்துட்டு ஜியாரா பண்ண வர்றாங்க. ஸோ அந்த நேரத்தில் இந்த பீரோ டவ்வா தான் முக்கியமாக அவங்களுடைய பிராணான் அல்லது வந்துக்கிட்டு அவங்களுடைய சேவையை ஆற்றி அவங்களுக்கு தெளிவான விளக்கத்தை கொடுத்து பள்ளிவாசல்னா என்ன, பள்ளிவாசலில் என்னென்ன செய்யணும், தொழுகை நடத்தணும், குர்ஆன் ஓதணும், இந்த மாதிரி ஒரு சிறந்த அமல்கள் செய்வதற்கு இவங்க வந்து சிறப்பான முறையில் அவங்களுடைய வந்து சேவையை ஆற்றி கொண்டு இருக்கிறாங்க. Dakwah perlu bersandar pada sang dai yang berilmu dan tahu mengenai Islam yang disebarnya kepada masyarakat. Demikian juga kesungguhan tanpa sempadan merentas jauhnya perjalanan, tingginya halangan dan dahsyatnya cabaran dalam melaksanakan kerja dakwah. Di antara insan yang banyak memberi sumbangan kepada kepahaman Islam kepada saya, tidak lain tidak bukan seorang pakar motivasi yang bernama Datuk Dr. Daniel
Zainal Abidin. Antara, dan saya tidak pernah miss kelasnya selama 12 tahun. Kuliah tafsirnya di Batu Uban, di Tampiang Gelanggang. Dan selain dari itu, di antarabangsa, di peringkat antarabangsa, saya belajar Quran tajwid saya dengan Syekh Abdul Hamid Al-Hafiz dari Pakistan. Kemudian almarhum Syekh Ahmadidan. Dan antara ini yang banyak mendidik saya tentang dakwah, tidak lain tidak bukan Dr. Zakir Naik sendiri. Islam adalah agama diwarisi dengan ilmu pengetahuan. Islam merupakan agama diamalkan berdasarkan ilmu yang sahih, bukan ikut-ikutan. Pada tahun 1995, dengan kecintaan yang sangat tinggi dalam menyebarkan dakwah Islam dan terlibat dengan pelbagai aktiviti dakwah di seluruh dunia, beliau telah menubuhkan Islamic Propagation Society International, pertubuhan penyebaran Islam antarabangsa atau IPSI di Pulau Pinang, dengan pelbagai aktiviti dakwah kepada orang-orang bukan Islam dengan pelbagai metod, sama ada melalui media, risalah, dakwah jalanan dan mos tua buat pelancong. IPSI diasaskan di Masjid Kapitan Keling sebenarnya. Pada tahun 1995, selepas 5 tahun berdakwah, saya dan sahabat saya kata kita kena buat satu pusat dakwah di bawah menara Masjid Kapitan Keling. Asal usul kami buat NGO ini pertama sekali untuk sebarkan Islam dengan ilmu kepada rakan-rakan kita non-Muslim pada masa yang sama untuk mendidik umat Islam akan kepentingan berdakwah. Menyebarkan Islam kepada rakan-rakan non-Muslim melalui lawatan masjid, melalui street dakwah, melalui pembacaan buku-buku tentang agama Islam. Kedua, menyantuni saudara baru dengan ilmu pengetahuan, fardu ain yang asas, kaunseling dan bantuan kebajikan. Ketiga adalah bekerjasama dengan kerajaan dan agensi-agensi kerajaan untuk mengimaratkan usaha dakwah dan juga pendidikan bagi saudara baru terutama sekali, dan juga membuat hubungan yang baik dengan antara kaum dan agama di negara Malaysia yang tercinta. Di IPSI kita ada seramai 15 orang kaki tangan buat masa ini dan kita sedang berusaha untuk mendapatkan lagi lebih ramai. Yang terdiri daripada pengurus, itu saya sendiri. Kemudian kita ada pegawai kewangan, kita ada pegawai dakwah dan juga kita ada pekerja am dan juga seorang staf di Langkawi yang menjaga kios kita dalam usaha menyampaikan dakwah Islam di sana. Aktiviti utama kita adalah awareness through mosque tour ataupun singkatannya ATMT, ataupun dalam bahasa Melayunya lawatan masjid lah, dakwah melalui lawatan masjid. Okay. Ini telah diasaskan oleh Datuk Haji Kamaruddin sendiri bermula daripada awal tahun 1990-an dan sehingga kini masih berjalan di masjid utama kita, iaitu di Masjid Kapitan Keling. Di Pulau Pinang, selain Masjid Kapitan Keling, kita juga menjalankan aktiviti dakwah melalui lawatan masjid ini di Masjid Terapung Tanjung Bunga, Masjid Bukit Bendera, Masjid Tarik Air, dan juga kita membantu juga beberapa masjid seperti Masjid Negeri Pulau Pinang dan juga Masjid Melayu Aceh. Dan kita juga ada street dakwah di mana setiap hari kita ada staff kita ataupun volunteer kita akan bagi dakwah kepada orang yang nak tahu berkenaan dengan Islam. Dan street dakwah ni setiap bulan kita buat. So dengan street dakwah ataupun dengan ATMT ni ada orang yang kadang-kadang kita berdakwah pada dia pagi, petang dia bersyahadah. Nak sistematik jannah. Islam tu jannah kelas? Ya, dia. Ratusan syahadah, ratusan kaunseling. Saya selalu menghadiri seminar-seminar yang Datuk buat. Selalunya dia panggil, dia invite ataupun dia panggil penceramah dari luar. So saya bertanya, siapa ni Kamaruddin Abdullah? So saya ikut dia. Dia temuduga saya dan daripada itulah saya mengikuti kelas-kelas Datuk. Sebab Datuk ni sekiranya nak berdakwah, dia nak kita ada knowledge, kita ada pengetahuan
dan kita orang yang betul-betul berminat pada dakwah. So that is why bagi Datuk amat penting bila nak berdakwah, you have to know knowledge, sebab soalan yang akan datang kebanyakan berkenaan dengan Islam. Jadi kami selalu akan mengerti. 17 tahun saya bersama dia, memang pahit mau yang dilalui dia, apa yang dilalui, pengorbanan dia, masa dia, wang ringgit dia terhadap keluarga, terhadap dirinya, memang sangat saya kagumilah. From Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa and going up to the seven heavens, meeting Allah and receiving the award of 5 times prayer. Dulu semasa saya masih berdating dengan my husband, that was 9 tahun yang lepas. Kawan dia yang perkenalkan IPSI kepada kita supaya saya dapat attend kelas dan belajar agama Islam. Setiap Khamis kita ada kelas revert. So sebelum saya convert, saya datang ke kelas revert setiap Khamis 1 tahun sebelum saya membuat keputusan untuk convert. Ya. Yeah. Biarpun hidayah menjadi milik mutlak Allah, namun umat Islam dituntut untuk menyampaikan dakwah Islam kepada bukan Islam supaya beriman kepada Allah. Dakwah yang baik dan berkesan hendaklah berpaksikan kepada 3 kaedah, iaitu berdakwah secara hikmah atau bijaksana, memberi pengajaran atau contoh teladan, dan bertukar fikiran atau berdialog dengan cara lebih baik. Ada dakwah saya sambil saya berceramah, ada yang peluk Islam. Satu cara lagi, mostua. Ya, mostua. Dia rasa dia sudah yakin. Dia sudah yakin bahawa Tuhan itu Esa. Dia juga yakin Nabi Muhammad itu pesuruh. Selepas diberi penerangan. So dengan memberi kepahaman, dengan berceritakan tentang tauhid, tentang keajaiban Quran, tentang Nabi Muhammad, saya pernah syahadakan dalam mostua. Dan ada juga yang datang ke kuliah-kuliah saya di sini. Kuliah-kuliah. Selepas memberi kuliah 1, 2, 3 kali, dan mereka berminat, dan saya pernah syahadakan mereka. Ini macam Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masya Allah. Tahniah. Allahu Akbar. Pertama-tama sekali, selepas mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita akan didik mereka fardu ain. Antara fardu ain yang asas, kita mengajar mereka mandi wajib. Kemudian cara-cara mengambil wudu. Dan kemudian cara-cara solat. Dan kita ada pegawai dari lelaki dan perempuan yang boleh membantu mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 125 yang bermaksud, serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk. Alhamdulillah, di Pulau Pinang kita mempunyai beberapa NGO yang bergerak khusus untuk menyebarkan dakwah kepada masyarakat Islam, bukan saja di Pulau Pinang. Malahan sifat kosmopolitan Pulau Pinang itu juga memberi peluang kepada NGO-NGO untuk menyampaikan dakwah di peringkat antarabangsa.
Memandangkan Datuk Haji Kamarudin seorang yang aktif dan banyak berjasa dalam arena dakwah di Pulau Pinang, maka Yadim Negeri Pulau Pinang telah melantik beliau untuk menganggotai Majlis Amal Islami Malaysia di peringkat negeri dan juga di peringkat kebangsaan. Selama 33 tahun, cakap terus terang, kami tidak dapat apa-apa geran dari kerajaan, sama ada persekutuan atau negeri. Semuanya bergantung pada ihsan ummah, sama ada zakat ataupun derma, sedekah. Alhamdulillah sejak 2-3 tahun ini, Zakat Pulau Pinang telah melantik sebagai wakil kutipan. Ini telah membantu banyak usaha-usaha dakwah kepada non-Muslim, kepada saudara-saudara kita di kampung asli. Dan Alhamdulillah, pahalanya besar, dia juga amal jariah. Apatah lagi, kami mengalu-alukan sumbangan ummah dari segi pencetakan Al-Quran terjemahan, buku-buku dakwah seperti ini, Understanding Islam. Ini semua akan membawa satu kekuatan dalam bidang dakwah dan juga menambah ilmu pengetahuan kepada rakan-rakan non-Muslim dan juga Muslim, insya-Allah. Tahun berdakwah, menjelajah ke serata dunia, mendalami ilmu agama Islam dan dakwah. Pelbagai cabaran perit jerih perjuangan juga kejayaan yang telah dilalui oleh Datuk Haji Kamarudin. Dengan pelbagai amanah yang diberikan, juga pengiktirafan yang diterima, beliau terus istiqomah dengan tugasnya sebagai pendakwah ke serata dunia. Usaha dakwah non-Muslim diiktiraf oleh kerajaan, dibantu oleh kerajaan, disokong oleh kerajaan, menjadi arus perdana dalam membentuk kefahaman, persaudaraan, perpaduan antara kaum dan agama di negara Malaysia yang tercinta. Motivasi yang bagi saya yang paling utama datang dari Allah dan Rasul, Al-Quran dan Hadis. Itu motivasi yang besar. Tapi ada satu motivasi yang memang sangat-sangat luar biasa, datang dari ibu dan ayah. Bila ibu dan ayah dah meninggal dunia, motivasi besar, tulang belakang yang saya umpamakan dia sebagai Khadijah zaman saya adalah isteri saya, Hajah Siti Sarah. Seorang cikgu yang telah melahirkan 7 orang anak, yang telah mengorbankan masa untuk saya. Ada masa 1 tahun, 200 malam saya tidak berada dengan dia. Namun dia sabar, dia bersama dengan saya, selalu bagi sokongan kepada saya, suruh saya belajar, suruh saya sharing. Dan dia mampu menghadapi sebarang risiko kehilangan. Inilah kurniaan Allah kepada saya, seorang isteri yang sentiasa bersama dengan saya masa susah dan senang. Apatah lagi dengan anak-anak saya yang telah faham pengorbanan ataupun usaha-usaha seorang ayah, insya-Allah. Harapan saya kepada Datuk Haji Kamarudin Abdullah agar terus kuat, gigih berusaha tanpa putus asa untuk kita menyampaikan gerak kerja dakwah ini dan juga mencari pelapis-pelapis yang terbaik untuk bergerak bersama-sama, insya-Allah. Kami berharap beliau akan terus mempertingkatkan lagi usaha dan iltizam menyebarkan Islam dengan penuh rahmah kepada bukan sahaja masyarakat Islam di negeri Pulau Pinang, malahan juga pelancong-pelancong yang datang di negeri Pulau Pinang ini. Kalau ada cabaran ataupun dugaan, itu jangan diletakkan sebagai satu titik penamat untuk melakukan dakwah. Tetapi sebaliknya, kembangkan lagi dakwah sama ada di luar negara ataupun di dalam negara. Harapan saya supaya Datuk sihat dan dapat meneruskan perjuangan dakwah ini. Apa yang dia sumbang kepada kita semua revert, only Allah can repay him. I can never repay him. He has guided me, he has answered all my questions. I pray, saya berharap apa yang Brother Kamarudin
idamkan atau apa yang dia nak buat untuk ummah or for everybody. I hope Allah will repay him. Allah will give everything that he wants. Dakwah perlu dilakukan secara berhikmah, profesional, sistematik. Dan dia memerlukan dana. Harapan saya, bantulah dakwah. InsyaAllah Allah akan makmurkan kita. Al-Quran dan As-Sunnah hendaklah menjadi pegangan setiap pendakwah untuk memastikan dakwanya sentiasa berkesan terhadap masyarakat. Semoga diberi kemudahan juga kekal istiqomah buat Datuk Haji Kamarudin Abdullah dalam meneruskan dan menyebarluaskan dakwah ke serata dunia dan menjadi inspirasi buat pendakwah-pendakwah generasi muda untuk menyambung terus legasi ini sejak dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi.